Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah saudara, kita bertemu lagi di dalam rancangan muqaddimah pada pagi-pagi sebegini yang penuh dengan keberkatan. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan satu gambaran kepada anaknya Siti Fatimah, kata, baginda, bangunlah kamu di pagi-pagi hari. Carilah rezeki, carilah nikmat, carilah kurnia Allah. Sebab fa innal ghuduwa fi barakatun wa najah. Sebab pada pagi-pagi begini dia ada keberkatan dan dia ada kejayaan. Dan insya-Allah kita mulakan pagi kita dengan menulis rancangan muqaddimah. Dan saudara sekalian, di dalam pertemuan muqaddimah kita pagi ini, kita akan menyambung dan membincangkan satu tajuk, iaitu tentang adab suami dan juga isteri. Dalam pertemuan yang lepas kita membincangkan tentang adab suami, maka tibalah gilirannya pula kita membincangkan bagaimanakah adab seorang isteri. Apa perkara-perkara yang perlu dielakkan, apa perkara yang perlu dilakukan. Mudah-mudahan perbincangan ini menambahkan kefahaman kita demi meraih kejayaan di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Saudara, apabila membicarakan tentang adab suami dan juga isteri, ataupun kita khususkan pada kesempatan pagi ini, adab seorang isteri kepada suaminya. Mengapa seorang isteri perlu mempunyai adab-adab yang tertentu kepada suami dia? Jawapannya tidak lain tidak bukan, seorang isteri yang tahu adab sopan, dia akan menyebabkan hidup jadi seronok. Ada satu hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, bagaimana Nabi SAW memberikan suatu gambaran suasana. Arba'un minas sa'adah, al-mar'atu salihah, wal maskanul wasi', wal jarus salih, wal markabul hani. Ada 4 perkara yang kalau ada pada diri kita, nescaya kita akan jadi bahagia. Nabi sebut arba'un minas sa'adah, 4 perkara yang boleh menyebabkan kita jadi sangat bahagia dan menyeronokkan. Yang pertama, Nabi menyatakan al-mar'atu salihah, iaitu seorang isteri yang salih, seorang isteri yang baik. Yang kedua, wal maskanul wasi', kita ada sebuah tempat tinggal, rumah yang luas, yang selesa. Yang ketiga, wal markabul hani, kereta yang juga selesa. 4 perkara ini kalau ada, insya-Allah asas dalam kehidupan hidup boleh jadi seronok. Sebab itu Nabi menambah lagi wara'ab'un minasyaqa, ada 4 perkara yang boleh menyebabkan kita jadi tak seronok dalam kehidupan. Yang pertama, ajarus sau'u, wal mar'atus sau'u, wal markabus sau'u, wal maskanul dayyiq. Hadis Ibnu Hibban. 4 perkara pula menyebabkan kita jadi tidak seronok. Kalau dapat jiran yang jahat, kalau mendapat isteri yang tidak beradab, mendapat kenderaan yang teruk, selalu rosak, dan yang keempat, mendapat rumah yang sempit. Sebab itu salah satu daripada indikatornya yang disebutkan menerusi hadis Ibnu Hibban ini ialah isteri yang beradab sopan, yang bersopan santun, yang tahu beradab kepada suami dia. Sebab itu saudara-saudari, khususnya puan-puan, para isteri sekalian, suami adalah manusia yang perlu kita hormat. Kita kena hormat dia sebab dia ambil kita dahulu secara bermaruah. Ada kompang, ada bunga manggar, ada rombongan, ada hantaran. Maka hendaklah kita hormat kepada suami kita sebab dia ambil kita cara baik. Maka kita kena layan dia juga dengan bermaruah juga. Justru untuk kita nak bincangkan apakah adab-adab antara isteri dengan suaminya. Ada beberapa perkara yang barangkali boleh kita kongsikan dalam pertemuan pagi ini. Yang pertama, adab paling utama seorang isteri kepada suaminya ialah dia mesti menjadi pengurus rumah tangga. Ini sering kita ulang. Isteri, saya ulang, mesti menjadi pengurus rumah tangga. Bila disebut mengurus, sekali lagi seperti yang pernah kita sebutkan, mengurus mengikut kehendak suami. Maksudnya kalau suami itu seorang yang suka makan, maka urusannya ialah urusan memasak. Kalau suami itu daripada segi pakaian, maka urusannya ialah mengurus pakaian, mengikut kecenderungan suami kita. Ini menguruskan rumah tangga. Tapi sayang kita melihat berapa ramai para isteri yang hari ini sudah tidak lagi memasak. Gara-gara kesibukan lalu mereka swastakan kepada pihak lain. Ada yang hanya menyerahkan kepada bibi, menyerahkan kepada mantu rumah atau makan di kedai semata-mata.
Kalaupun kita sebagai isteri tidak mampu untuk nak buat semua kepada suami disebabkan kita bekerja, tapi buatlah satu dua perkara untuk melakukan tanggungjawab sebagai seorang isteri. Paling teruklah kalau tak boleh langsung, memasaklah untuk suami, buatkan air untuk suami, itu pun sudah memadai. Sebab apa puan-puan sekalian, kita bila kita memasak untuk suami, membuat satu kebaikan dari sudut buat air untuk suami, Masya Allah, pahalanya besar. Bukankah kita bila kita baca doa-doa masa memasak, masa kita menghidangkan makanan, itu boleh memberi kesan kepada spiritual anak-anak dan juga suami kita. Maka ini tanggungjawab pertama. Hendaklah isteri itu seboleh sedaya upaya dia menjadi pengurus rumah tangga. Janganlah diswastakan. Jangan diswastakan. Yang kedua, antara adab seorang isteri juga, hendaklah dia selain mengurus rumah dan juga mengurus rumah tangga ni tadi, hendaklah dia mengurus suami dia. Ada orang rumahnya hebat, dia mengurus rumah tangganya Masya Allah. Dari segi kemasnya, bersih, licin, hari-hari pagi dan petang dia mop lantai. Bagus, silakan. Tetapi suaminya pula terkapar-kapar keseorangan. Kadang-kadang kita melihat, mungkin tuan-tuan, puan-puan pun biasa melihat di sekeliling. Ada orang kadang-kadang hari Jumaat pakai baju Melayu, butang sini lain, butang sana lain, butang yang hujung lain. Kadang-kadang kita melihat di sekeliling kita. Secara jujur minta maaf. Ada orang kadang-kadang hari Jumaat pakai baju Melayu, butang ada 5. Butang dia ada 3 saja kadang-kadang. Dalam kepala atas butang lain, bawah butang lain. Maka kita tanya juga dalam hati ni, siapa isteri dia ni? Isteri dia tak ambil tahu langsung ke tentang butang baju Melayu suami dia? Benda-benda begini perlu kita awasi. Mana pergi peranan suami dia? Peranan isteri dia. Ada kadang-kadang suami pergi pejabat, pakai baju, pakai seluar, pakai tali leher. Baju warna lain, stokin warna lain, la ilaha illallah. Kadang kita bertanya, mana isteri dia? Maka sebab itu, isteri jangan main-main. Bagaimana penampilan suami kita, itu orang akan kata kita urus ataupun tidak. Maka tanggungjawab isteri, dia mesti mau mengurus suami dia. Dari segi cara berpakaian, dari segi persiapan pakaian, itu tanggungjawab seorang isteri. Walau bagaimanapun dia mempunyai hujah mengatakan ini bukan tanggungjawab saya, tetapi dari segi hukum sosial, hukum masyarakat, tetap memandang siapa isteri dia. Baju Melayu berkedut-kedut, kadangnya baju tu lain, tali lehernya lain, tali lehernya singkat, macam-macam pesin. Ini semua, kadang bulu hidung, ya terkeluar-keluar ni, tak trim. Ini semua orang akan tanya, siapa isteri dia? Sebab itulah, penonton-penonton di luar sana, kena hati-hati. Kita kena urus rumah tangga kita, kemudian kita kena urus suami kita. InsyaAllah selepas daripada ni, kita akan bincangkan lagi apakah perkara-perkara yang seorang isteri itu kena urus. Mudah-mudahan perkara-perkara ini boleh memberikan keseronokan dalam menjalani kehidupan seharian sebagai suami isteri. Kita bertemu selepas ini. Di dalam rancangan Muqaddimah, dan kita sedang membincangkan satu tajuk yang menarik dan juga penting, iaitu adab suami dan juga isteri. Dan kita sedang memfokuskan tentang adab seorang isteri kepada suami-suami mereka. Baiklah, tadi kita dah bincangkan di peringkat awal tadi tentang bagaimana seorang isteri yang salihah, seorang isteri yang beradab sopan, seorang isteri yang baik akhlaknya, dia adalah penyeri dalam hidup. Kehidupan jadi seronok apabila isteri kita boleh menjadi penyeri dalam hidup kita. Itu yang telah kita sebutkan tadi juga, bahawa antara peranan isteri itu, yang pertama dia mesti menjadi seorang pengurus rumah tangga yang baik. Kadang-kadang ada suami yang keletihan di pejabat, apabila dia kembali ke rumah, dia melihat isterinya tidak menguruskan rumah tangga dengan baik. Kadang-kadang menyebabkan dia menjadi letih dan juga penat. Bila dia melihat perkara-perkara itu, dia menjadi kadang malas untuk duduk di rumah, malas untuk melakukan apa-apa kerja, kerana melihat bagaimana suami ataupun melihat isteri dia tidak berjaya untuk menguruskan rumah itu tadi. Kemudian kita telah bincangkan juga bahawa selain daripada menguruskan rumah tangga dia, seorang isteri itu juga perlu berusaha untuk menguruskan suami dia, supaya suaminya nampak hebat dan cantik apabila berada di khalayak ramai. Kadang-kadang kita melihat ada isteri, dia mengurus rumah tangga bagus, dari segi pakaian suami dia jaga. Tetapi satu perkara kadang-kadang orang terlupa nak buat, antara tanggungjawab seorang isteri juga ialah, bila suami makan, dia mesti teman suami dia. Ini isteri kena buat, Masya Allah. Ada orang perempuan dia tak buat sebab dia diet, dia tak nak makan nasi. Itu masalah kita. Yang penting suami makan, kita mesti duduk sebelah. Duduk saja, bukan buat benda lain pun.
Sekadar bertanya, abang nak tambah lagi ke? Macam mana lauk hari ni? Apa perkembangan hari ni? Seorang suami yang makan, ada orang yang menemankan, maka dia akan rasa seolah hidup di syurga. Kalau sekadar makan seorang, duduk seorang di kedai mamak pun kami boleh makan seorang. Isteri mesti mau duduk teman. Ada isteri dia tak nak duduk sebab diet. Ada juga isteri dia tak nak duduk makan sekali sebab dia nak tengok TV. Sibuk nak menonton TV Hindustan macam-macam, sehingga suaminya duduk di dapur makan seorang-seorang. Suami balik daripada jauh, penat nak makan, isteri pandang televisyen. Suami balik dia jeling ujung mata saja. Abang nak makan, mata pandang TV, cakap dengan suami. Abang nak makan, lauk ada atas meja, lauk nasi dekat sini, belacan ada peti ais, air ni abang ambil lah, iklankan saya pergilah. Ini apa isteri? Tak boleh. Kalau nak kata tengok TV, boleh. Letak satu TV kecil, pasang di dapur. Sambil suami makan, teman. Boleh tengok TV, tak jadi masalah. Mengapa barangkali bagi kita perkara ini kecil, tetapi tidak. Dalam konteks keharmonian rumah tangga, kalau isteri boleh buat perkara-perkara yang sekecil-kecil begini, dia memberi saham dan sumbangan di dalam rumah tangga kita. Teman, suami masa makan mesti mau duduk sebelah. Duduk sebelah, tanya dia bagaimana lauk, ada perlu improve atau tidak, masin ke masam ke, nak kena upgrade sikit ke, nak kena kurang. Itu ini kena ada dalam rumah tangga. Kemudian yang ketiga, seorang isteri itu yang pertama dia menjadi pengurus di dalam rumah tangga, pengurus kepada suami dia. Dia juga mestilah mengurus diri dia. Masya Allah, ini kena ambil perhatian sungguh-sungguh. Ramai orang perempuan, dia boleh jaga rumah. Rumahnya macam istana, licin. Dia punya landscape-nya bagus. Macam-macam pokok dia tanam. Dia bela binatang-binatang peliharaan, mengindahkan lagi landscape dia. Silakan, tak jadi masalah. Suaminya pun berpakaian bagus. Baju-baju dihantar ke dobi untuk dry clean, cucian kering. Gosok pakai asap, macam-macam, bagus. Suaminya dijaga, dipotongkan kuku suami dia. Tapi satu pula dia terlupa untuk mengurus dirinya sendiri. Sebab itu antara tanggungjawab isteri juga, dia mesti urus penampilan diri dia. Hendaklah seorang perempuan itu berpakaian cantik-cantik tatkala duduk di rumah bersama dengan suami mereka. Berapa ramai suami yang kita lihat kesedihan sebab isteri mereka hanya cantik bila di luar. Di rumah Masya Allah, tak ada ayat nak digambarkan. Kadang-kadang di luar isteri dia pakai cantik, baju kurung, tudung, matching dengan baju, kasut, matching dengan handbag, pakai lipstick, pakai lincu, ada blusher, pipi merah, ada kening terangkat, ada yang bulu mata terangkat, macam-macam passion. Bagus. Tapi cuba tengok di rumah apa pakaian dia kadang-kadang. La ilaha illallah. Dia pakai baju t-shirt TB9 saja duduk di rumah. Duduk. Ini tak boleh. Ini contoh. Pakai t-shirt saja duduk di rumah. Kita dengan isteri, dengan suami ni, sebagaimana kita cantik di luar, kita juga mesti cantik di rumah. Sebab itu sering saya sebutkan di mana-mana, nak berpakaian cantik silakan. Tapi pastikan suami mesti dapat yang prime time. Tayangan perdana suami. Orang lain macam kita ini, siaran ulangan saja. Maksud saya begini, katalah puan-puan di luar sana tempah pakaian cantik, baju kurung. Kurung Kedah, ada labuci, ada macam manik-manik, apa semua, sebagai contoh. Kemudian apabila nak pakai ni, tunjuk suami. Bang, saya sudah buat baju baru. Pakai dulu. Puan-puan mesti pakai di rumah. Ke hulu, ke hilir, ke dapur, ke bilik air, kena pakai. Kurang-kurang 3 hari, kurang-kurang. Biar sampai suami jemu. Suami tengok, sudahlah, cukuplah pakai. Pakailah semula baju TB9 tu pun tak apalah. Barulah kita pakai balik. Jangan baju yang cantik-cantik itu, yang menatapnya kali pertama bukan suami kita, tapi orang lain. Ingat formula tadi, suami tayangan perdana, orang lain siaran ulangan sahaja. Dari segi penampilan. Ya, banyak lagi lah perkara-perkara lain. Sebab itulah kita melihat ada orang perempuan minta mahar ni isteri-isteri, bukan nak kutuk, tidak. Ada isteri-isteri masa mula kahwin dulu bagus. Tapi sekarang ni dia kurang sikit. Ini kita kena ubah. Kalau masa dulu sebelum kahwin, baru-baru kahwin, kita selalu pakai cantik di rumah, teruskan. Kalau dulu sebelum kahwin selalu pakai minyak-minyak wangi, ini kita kena pakai. Jangan masa sebelum kahwin, Masya Allah, semua orang bau minyak wangi. Tapi sekarang dah 10-20 tahun kahwin dah bau minyak angin. Ini tak boleh. Minyak angin ni boleh sekali-sekala lah. Tapi minyak wangi ni mesti bau harum. Harum. Suami
masuk rumah, bau minyak wangi. Dia akan seronok. Tapi kalau dia masuk rumah, bau minyak angin, la ilaha illallah, pening kepala dia. Jadi mudah-mudahan perkara-perkara kecil begini kita ambil perhatian. Banyak lagi perkara kita akan bincangkan, tapi kita berehat seketika. Temunya lagi kita akan bincangkan apakah lagi ada isteri kepada suami mereka. Lagi di dalam rancangan Muqaddimah, dan pagi ini kita membincangkan satu tajuk yang menarik dan penting, iaitu tentang adab suami dan juga isteri. Dan kita fokuskan pada pertemuan kali ini ialah itu adab-adab seorang isteri kepada suami. Kita telah pun membincangkan daripada awal tadi tentang beberapa perkara yang perlu diambil perhatian oleh para isteri khususnya. Minta maaf, bukan nak kebetulan kita nak memarah orang perempuan, tidak. Sebab kesempatan yang lepas pun adab untuk suami pun ada. Kita bincangkan pula adab isteri. Tidak lain tidak bukan panduan-panduan keagamaan ini diberikan untuk memastikan rumah tangga kita benar-benar menempati kehendak yang digariskan oleh Allah di dalam surah Ar-Rum ayat 21, iaitu litaskunu ilaiha, untuk jadi satu ketenangan kepada kita, mawaddah kepada kita, rahmah kepada kita. Tidak guna rumah tangga yang kita bina kalau hari-hari bermasalah dan berantakan. Tidak ada guna rumah tangga kita bina kalau rumah kita lagi tidak menjadi syurga kepada kita. Bahkan kadang kedai mamak itu lebih membahagiakan kita daripada rumah kita. Maka di situ ada masalah yang perlu kita baiki. Maka tuan-tuan, saudara-saudari sekalian, kita bincangkan tadi bahawa antara peranan seorang isteri itu ialah dia mesti urus rumah tangga dia. Mengemas, membersihkan, mengurus pakaian. Walaupun perkara itu bukan tanggungjawab mutlak, perlu dibantu oleh suami, tetapi secara umum isteri adalah pengurus rumah dan juga rumah tangga mereka itu tadi. Yang kedua, seorang perempuan, seorang isteri, dia mesti menjadi pengurus kepada suami dia. Mengurus dari segi makan pakai, mengurus dari segi persiapan kehidupan. Maksud saya dari segi pakaiannya, menggosokkan baju misalnya, dari segi kasutnya, dari segi janggutnya, panjang pendek, misai bulu hidung, kuku pendek panjang. Ini juga termasuk di dalam perkara-perkara yang isteri perlu ambil perhatian, iaitu mengurus suami mereka. Kemudian isteri juga satu perkara yang boleh kita kongsikan di sini. Andai kata dia sebagai suri rumah, bila dia melihat suami dia pulang daripada kerja dan dia melihat suaminya itu dalam keadaan stres, dalam keadaan ada tekanan, mungkin di tempat kerja banyak tekanan dari sudut tugasan, lalu suami itu nampak macam serabut lah ya. Apa peranan isteri? Di sini perlu tahu dari segi kemahiran mengurus suami yang sedang berada dalam keadaan stres. Sebab itu pakar-pakar mengatakan bahawa kalau seorang isteri bila nampak suaminya balik daripada kerja, dia tengok suami dia tu kelihatan macam seolah-olahnya sedang stres, apa yang dia boleh bantu ialah jangan banyak bertanya kepada suami dia. Jangan banyak mendanya tu, jangan. Abang baru balik bang, la ilaha illallah, memanglah dia baru balik, nanti mendatang masalah pada kita. Abang kenapa abang ni, kenapa misal abang begini, kenapa baju abang gitu. Jangan banyak sangat tanya, memeningkan kepala dia. Itu cara. Tetapi sebaliknya, kalau seorang suami duduk di rumah, isteri pulang dari kerja, kita nampak isteri kita stres. Apa suami kena buat dalam keadaan begitu? Seorang suami mesti mau bertanya kepada isteri je. Kenapa nampak sedih? Kenapa nampak muncul begini dan begitu? Ini keseimbangan yang Allah Ta'ala ciptakan. Manusia ini berbeza. Iaitu kalau isteri yang stres, kita perlu banyak bertanya kepada dia untuk mengeluarkan balik segala masalah. Tapi kalau suami bermasalah, itu kita biarkan saja. Biarkan. Nanti suami itu sudah ada satu penyelesaian terhadap masalah yang sedang beliau fikirkan, insya-Allah dia akan tanya pula kepada kita. Ya. Yang ketiga, hendaklah seorang wanita, seorang isteri itu mengurus dirinya sendiri. Selain daripada sudut berpakaian, perlu juga dinyatakan di sini, seorang perempuan perlu menjaga dari segi fizikalnya, tubuh badannya, supaya sentiasa menarik perhatian suaminya. Percayalah bahawa bila Allah Ta'ala sebut antara elemen di dalam kebahagiaan itu mawaddah, kata ulama, mawaddah itu juga bagaimana suami rasa seronok mata dia melihat penampilan isteri dia. Ada kadang-kadang manusia ataupun orang perempuan yang ketara sangat perubahan daripada sudut tubuh badan dan sebagainya lagi. Kita tidaklah membicarakan di sini orang yang kurus itu masuk syurga berbanding orang yang tidak kurus. Bukan masalah pahala dosa syurga neraka di sini. Tetapi kita membincangkan soal apa yang terbaik untuk suami kita.
maka penampilan kita sangat memberi sumbangan. Masya Allah, ada orang tu ketara sangat, masa belum kahwin, badan bangunan tabung haji lah kita panggil ya. Memang cantik, tapi sekarang ni sudah jadi daya bumi. Ini tak boleh. Dia ketara sangat perubahan itu. Biarlah sedikit-sedikit. Cuma sekali lagi perlu kita nyatakan dan jelaskan di sini. Kita tidak timbulkan soal dosa pahala. Tetapi kita menceritakan tentang soal kebahagiaan. Kalau puan-puan ingin membahagiakan suami, tanya pada suami sekarang. Abang suka isteri abang ini badan macam ni ke atau lain daripada ini? Itu tanggungjawab seorang isteri. Dan sebagai suami, dia akan ceritakan. Sebab bukan semua orang lelaki suka dengan orang perempuan yang badan kurus-kurus sangat. Bukan semua. Iaitu bergantung kepada cita rasa. Ada orang yang tidak minat begitu, ada orang yang minat begini. Maka minat itu perlu seorang isteri tahu daripada suami dia, supaya dia dapat sesuaikan dengan keadaan. Maka muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa kesimpulan dan juga perkara-perkara yang boleh kita ringkaskan daripada pertemuan kita pagi ini? Sebagai seorang isteri, ingatlah bahawa apabila kita meninggal dunia saja, dalam keadaan suami kita redha pada kita, suami kita rasa sedih sangat dengan kita, dan suami kita kata tidak adalah isteri yang terbaik berbanding dengan kita, apa balasannya? Tidak lain tidak bukan syurga. Ini hadis daripada Ummu Salamah. Maka wahai kaum ibu di luar sana, wahai puan-puan para isteri sekalian, mari kita ambil kesempatan. Orang perempuan masuk syurga Allah sangat mudah. Mereka tidak perlu bersusah payah di dalam ibadah. Cukuplah mereka taat pada suami, dengar kata suami, membahagiakan suami. Sudah cukup untuk mereka menggapai syurga-syurga Allah. Bukanlah payah, tapi memerlukan sedikit kesabaran di dalam jiwa kita. Ingatlah, kita tidak dipaksa untuk melakukan sesuatu yang kita tidak mampu. Tetapi dalam soal ketaatan kepada suami, kita kena berusaha sedaya upaya yang kita boleh. Ingat, Nabi pernah menyebut, kalaulah aku boleh menyuruh manusia sembah kepada manusia, nescaya aku akan suruh isteri sembah kepada suami mereka. Mudah-mudahan semang-semang kita pagi ini memberi manfaat kepada kita bersama. Bukan sekadar kepada kaum ibu, para isteri, bahkan juga kepada suami. Suami yang beradab pada isteri, keluarga akan bahagia. Isteri yang jaga adab kepada suami, rumah tangga jadi bahagia. Maka bila dua-dua menjalankan adab sopan sesama mereka, maka itulah duduknya kebahagiaan. Mudah-mudahan bermanfaat semang-semang kita pagi ini. Moga-moga kita bertemu lagi di lain-lain kesempatan. Terima kasih atas perhatian. Moga-moga kita bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.